Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan di beberapa liga terkemuka di Eropah. Di Bundesliga, Bayern Munich terikat 2-2 dengan pasukan Bayer Leverkusen dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga. Liga Perancis, pasukan Paris Saint-Germain tewas 3-2 kepada pasukan Nice dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 Perancis. La Liga Spanyol, Rayo Vallecano menang 2-0 ke atas pasukan Deportivo Alaves dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Kita lihat dahulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. Fernando Forestieri akan kembali. Di sebalik gelaran juara Piala FA yang diraih JDT pada bulan Julai yang lalu, skuad Harimau Selatan terpaksa melupakan sementara khidmat penyerang import daripada Argentina, iaitu Fernando Forestieri. Ini berikutan daripada pemain tersebut telah mengalami kecederaan selepas diterjah pemain lawan pada babak akhir perlawanan final Piala FA itu. Beliau berehat panjang dan tidak lagi diturunkan dalam mana-mana aksi Liga Super ataupun Piala Malaysia setakat ini. Perkembangan terkini, penyerang import prolific yang berusia 33 tahun itu dilihat sudah mula menjalani latihan bersama pasukan. Satu perkembangan yang positif buat skuad kendalaan Esteban Solari menjelang aksi pertama mereka di pentas Liga Juara-Juara Asia musim ini. Kelibat Forestieri sudah pasti mencerahkan penyokong-penyokong Harimau Selatan. Menerusi satu klip pendek yang dimuat naik oleh Johor Southern Tigers, Forestieri dilihat begitu gembira dan bersemangat menjalani latihan di padang seri gelam. Kudrat dan juga pengalaman pemain itu sudah pasti akan ditagih oleh pasukan JDT apabila akan mula beraksi di pentas tertinggi Asia pada minggu hadapan. JDT akan memulakan kempen SCR dengan bertemu wakil daripada Jepun, iaitu Kawasaki Frontale pada Selasa 19 September nanti di Stadium Sultan Ibrahim. Badrul Bhatiar tubuhkan kelab bola sepak sendiri. Legenda bola sepak negeri Kedah, Badrul Bhatiar, telah melebarkan empayarnya apabila dia telah menubuhkan kelab bola sepak miliknya sendiri. Beliau yang mengumumkan persaraannya pada tahun ini selepas kali terakhir beraksi mewakili Sabah FC apabila dia dinamakan selaku calon ahli Dewan Undangan Negeri di bahagian gurun. Badrul yang juga bekas kapten pasukan Kedah Dorama FC mengambil inisiatif untuk menubuhkan kelab bola sepaknya sendiri yang dikenali sebagai tim bola BB7 dengan membuka peluang kepada warga gurun yang berusia 17 hingga 39 tahun untuk menyertainya. Satu sesi pemilihan yang telah dijadualkan akan berlangsung pada 14 dan juga 15 Oktober nanti bertempat di Padang Modernas Gurun. Ini juga dilihat sebagai salah satu inisiatif terbaik oleh Badrul untuk mendekatkan anak muda di kawasannya. Sebelum ini, Badrul kembali beraksi dalam satu perlawanan yang melibatkan pasukan pilihan MB Kedah menentang Kedah Chinese FA. Dia yang masih lincah beraksi boleh dilihat menerusi beberapa klip yang telah pun dikongsikan di laman media sosial mereka. Sepanjang kerjaya beliau, Badrul telah membantu pasukan Kedah untuk muncul juara Liga Premier 2015, juara Piala Malaysia 2016, juara Piala Subansih pada tahun 2017 dan memenangi Piala FA sebanyak 2 kali iaitu pada tahun 2017 dan juga 2019. Anak jati Kedah ini juga membantu skuad kebangsaan untuk meraih 2 emas secara berturut-turut pada Temasya Sukasi 2009 dan juga 2011, selain membantu Harimau Melaya muncul naik juara pada Piala AFF 2014. Kita ke aksi yang dinantikan iaitu aksi di peringkat antarabangsa. Bayern Munich gagal sekat kemarahan Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen kekal sebagai peneraju Bundesliga setakat ini apabila mereka berjaya meraih keputusan seri 2-2 ketika turun menentang pasukan Bayern di Allianz Arena awal pagi tadi. Harry Kane berjaya meletakkan pasukan Bayern terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pada minit ke-7 perlawanan. Anak buah Xabi Alonso tidak perlu menunggu lama untuk kembali menyamakan kedudukan menerusi satu sepakan percuma cantik yang dilakukan oleh Alex Grimaldo pada minit ke-24 permainan. Babak pertama berakhir dengan keputusan 1-1. Beberapa pertukaran dilakukan pada babak kedua oleh kedua pasukan untuk mereka terus memburu gol dan hasilnya pasukan Bayern kembali di depan melalui jaringan Leon Goretzka pada minit ke-86 hasil bantuan daripada Martin Steel. Ketika perlawanan dilihat akan berakhir dengan kemenangan kepada tuan rumah iaitu pasukan Bayern, Alphonso Davies telah melakukan kesilapan apabila dia dilihat menjatuhkan Jonas Hoffmann dalam kotak penalti dan hasil penelitian semula pengadil menerusi VAR, sepakan penalti dihadakan dengan disempurnakan oleh Ezequiel Palacios pada minit ke-94 permainan. Dengan keputusan seri ini, kedua pasukan berkongsi 10 mata dengan masing-masing belum kalah lagi. Tetapi kelebihan daripada segi jaringan meletakkan pasukan Leverkusen sebagai pendahulu Bundesliga buat masa ini. Paris Saint-Germain tewas mengejut kepada pasukan Nice.
Paris Saint-Germain meneruskan lagi aksi kurang konsisten mereka dalam Ligue 1 musim ini apabila tewas mengejut 2-3 kepada pasukan Nice awal pagi tadi. Paris Saint-Germain yang menurunkan barisan terkuat mereka dalam perlawanan ini untuk menerima kunjungan Nice yang sudah pun memintas mereka pada kedudukan kedua liga selepas berjaya mengutip 3 mata penuh dalam perlawanan tersebut. PSG dikejutkan dengan jaringan awal oleh Nice menerusi pemain mereka iaitu Terence Murphy pada minit ke-21 permainan sebelum Kylian Mbappe menyamakan kedudukan pada minit ke-29. Nice tidak perlu menunggu lama, sebab saja babak kedua bermula apabila mereka berjaya kembali di depan menerusi Gaëtan Laborde pada minit ke-53. Terence Murphy sekali lagi menjadi pemusnah apabila menjadikan gol ketiga pasukan Nice pada minit ke-68 untuk meletakkan mereka semakin selesa di depan. Asakan demi asakan dilakukan oleh PSG dan mereka berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-87 sekali lagi menerusi Kylian Mbappe, tetapi itu sudah terlambat untuk mereka bangkit dengan sekurang-kurangnya seri dalam perlawanan tersebut. Luis Enrique iaitu pengendali pasukan PSG juga perlu lebih berhati-hati kerana prestasi kurang konsisten PSG setakat ini bakal menyebabkan kedudukannya dalam bahaya. Erik ten Hag pertahankan Harry Maguire. Pengurus Manchester United, Erik ten Hag, berpendapat yang bekas kapten pasukannya itu tidak patut dikritik sehingga sampai begitu sekali. Ini bukanlah kali pertama dia dilakukan sedemikian rupa selepas dia menjadikan gol sendiri ketika menentang Scotland dalam perlawanan antarabangsa tempoh hari. Meskipun menang dalam perlawanan tersebut, momen paling diingati oleh para peminat bola sepak England ialah saat Maguire menjadikan gol sendiri yang menyebabkan dia dibu oleh penyokong sendiri. Pengurus pasukan England, Gareth Southgate, juga berpendapat yang pemain tersebut tidak perlu dilakukan sedemikian kerana dia sudah beraksi dengan cukup baik dalam perlawanan tersebut. Ianya adalah satu kesilapan yang biasa dilakukan oleh mana-mana pemain sekalipun. Ibu Harry Maguire juga memberikan kenyataan supaya para peminat berhenti daripada mengkritik anaknya itu. Sebaliknya teruskan menyokong dia untuk kembali ke tahap prestasinya sebelum ini. Penampilan pertama Maguire dalam EPL adalah ketika Manchester United tewas 1-3 kepada Arsenal di Emirates, di mana dia telah masuk pada baki 20 minit terakhir untuk menggantikan Lisandro Martinez yang cedera pada ketika itu, dan dilihat akan kembali berada di baku simpanan selepas Ten Hag mengesahkan yang Martinez dan juga Lindelof sudah kembali cergas dan akan turun menentang pasukan Brighton nanti. Rafael Varane pula masih belum dapat diturunkan bersama dengan Mason Mount serta Luke Shaw, dan juga Tyrell Malacia juga akan terus diraikan. Ange Postecoglou dinamakan sebagai pemenang Manager of the Month untuk bulan Ogos 2023. Pengurus pasukan Spurs, Ange Postecoglou, dinamakan sebagai pemenang Manager of the Month APL pada bulan Ogos 2023 selepas aksi yang menarik ditunjukkan oleh pasukannya sepanjang bulan Ogos yang lalu. Spurs mengekalkan rekod tanpa kalah mereka sepanjang bulan lalu dengan aksi paling menarik mereka adalah ketika menewaskan Manchester United 2-0 pada 20 Ogos yang lalu. Postecoglou juga melangkah sejarah apabila berjaya menjadi pengurus pertama yang berasal daripada Greek dan memiliki kewarganegaraan Australia untuk menguruskan sebuah pasukan di Liga Perdana Inggeris. Dia menyertai Spurs daripada Celtic untuk menggantikan Antonio Conte yang dipecat. Walaupun kehilangan Harry Kane dalam jendela perpindahan baru-baru ini, dia dilihat berjaya mengubah corak permainan Spurs yang sebelum ini berpaksikan penyerang utama England itu. Selain itu, pemain tengah baru mereka, James Maddison, pula berjaya menggondol anugerah pemain terbaik EPL untuk bulan Ogos 2023. Mikel Arteta nekat untuk atasi pasukan Everton. Arsenal yang akan berkunjung ke Everton dalam perlawanan Liga pada hujung minggu ini dilihat mahu memecahkan rekod tanpa kalah pasukan itu ketika menentang mereka sejak tahun 2017 lagi. Pengurus pasukan Arsenal dan juga bekas pemain Everton itu tidak mahu hubungan sentimentalnya bersama pasukan itu mengganggu fokus dia untuk cuba mencatatkan kemenangan pertama mereka di Goodison Park nanti. Arteta sangat menghormati pasukan lawannya itu dan berharap untuk memberikan aksi yang terbaik sebagai momentum mereka untuk memulakan aksi Liga Juara-Juara Eropah beberapa hari kemudian. Dia juga tidak menafikan kesukaran mereka untuk mengekalkan tahap kecergasan setiap pemain dalam mengharungi jadual perlawanan semakin padat, tetapi itu bukanlah satu alasan untuk mereka tidak memberikan yang terbaik nanti. Arsenal akan bermain menentang pasukan tuan rumah Everton malam esok pada jam 11:30 malam waktu Malaysia. Stefano Pioli mahu pastikan AC Milan menang dalam aksi derby. Pengurus pasukan AC Milan, Stefano Pioli, mahu menamatkan badi mereka ketika menentang musuh setempat, pasukan Inter Milan, dalam aksi derby paling epik dalam sejarah bola sepak sejak dahulu lagi. Inter telah memenangi 4 perlawanan derby sebelum ini, dengan AC Milan gagal menjadikan sebarang gol dalam perlawanan tersebut. Dia akan cuba mencari strategi baru untuk mereka gunakan bagi mengatasi Inter Milan yang kini di kedudukan kedua di bawah mereka dengan hanya perbezaan jaringan. Jika Inter menang dalam perlawanan ini, mereka akan berada di atas untuk menjadi pendahulu Serie A, meninggalkan pasukan AC Milan di tempat kedua dengan perbezaan 3 mata. Walaupun masih di awal musim, perlawanan ini dilihat sangat penting untuk kedua-dua pasukan dan juga berkongsi stadium yang sama iaitu San Siro. Mauricio Pochettino bagi amaran kepada pemilik kelab. Pengurus pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, memberikan amaran kepada mereka yang bertanggungjawab dalam kelab, di mana Trevor Chalobah masih lagi mempunyai masa depan bersama dengan Chelsea. Chelsea yang sebelum ini mahu menjual Trevor Chalobah ke pasukan Bayern, tetapi gagal kerana jendela perpindahan telah pun tamat dan berharap untuk menaikkan harga kepada hampir 50 juta pound untuk mereka menjualnya pada bulan Januari nanti. Nottingham Forest pula dilaporkan berminat dengan pemain itu, tetapi tiada pendekatan rasmi dilakukan. Chalobah yang kini diketepikan oleh pihak pengurusan tertinggi kelab diberikan amaran oleh pengendali
medali mereka itu, supaya memberikan pemain itu peluang untuk kembali bermain kerana dia mempunyai kualiti yang mereka mahukan. Dengan jadual perlawanan yang semakin padat, mereka sudah pasti memerlukan skuad yang cukup untuk mengharungi setiap perlawanan yang akan datang. João Palhinha buat kejutan. João Palhinha begitu hampir untuk menyertai pasukan Bayern Munich dalam jendela perpindahan baru-baru ini. Membuat kejutan apabila dia bersetuju untuk menandatangani kontrak baru bersama dengan pasukan Fulham. Dia juga berjaya menempatkan dirinya sebagai salah seorang pemain defensive midfielder terbaik di EPL dalam beberapa musim ini. Callum Wilson umum terima kontrak baru. Penyerang pasukan Newcastle, Callum Wilson, telah mengumumkan yang dia telah menerima tawaran terbaru daripada Newcastle untuk terus berada di sana sehingga tahun 2025 nanti. Dia menyertai pasukan Newcastle pada tahun 2020 daripada pasukan Bournemouth, kini menjadi antara tunjang utama pasukan sejak dikendalikan oleh Eddie Howe. Real Madrid akan teruskan usaha untuk dapatkan Reece James. Real Madrid dilaporkan akan teruskan usaha mereka untuk membawa masuk pemain pertahanan kanan Chelsea iaitu Reece James ke sana nanti. Mereka menyasarkan untuk mendapatkannya pada musim 2024 ataupun 2025 nanti sebagai pengganti kepada Dani Carvajal. Thiago Alcantara dikaitkan dengan kelab di Turki. Pemain tengah pasukan Liverpool, Thiago Alcantara, dilaporkan sedang dikaitkan dengan sebuah kelab daripada Turki, tetapi Liverpool tidak akan melepaskannya. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.